Selamat sejahtera kepada semua pendengar dan juga peminat Borussia Dortmund di Malaysia ini. Selamat kembali ke The Lebah Malaya Podcast dibawakan khas oleh Malaysian Dortmund Fans Club, satu-satunya kelab peminat rasmi BVB di Malaysia ini. Bersama saya Zahin dan ditemani oleh Yudhistira seperti biasa, salah seorang juga peminat BVB di Malaysia ini. Yudhis, apa khabar? Khabar baik jugalah. Saya dengar khabar baik tu macam tak begitu meyakinkan selepas keputusan yang tidak begitu memberangsangkan. Ada apa-apa komen ke? Pasal game, alamak, what to say lah. Another not so good result, and sekarang kita recording pun bukan hari selepas tu lah. So ada masa nak recover balik. So sekarang rasa better sikit compared to hari tu. Better sikit lah. Okay. Sebelum kita memasuki topik yang akan memurungkan kita berdua pada malam ini, saya nak memberitahu satu pengumuman yang boleh menaikkan sikit kita punya mood pada recording ini. Kita baru mendapat satu pujian yang tidak rasmi, iaitu pujian di Twitter. Saya bacakan pujian tersebut terus. First time I think we have a Malaysian-made podcast dedicated to a Bundesliga side. Don't think we have seen anything like this for any club for that matter. As a Huddersfield Town fan, Dortmund always holds a special relationship. David Wagner, maaf kalau saya salah baca nama tersebut. Keep up the good work. Sivan John, terima kasih atas kata-kata yang menaikkan semangat kami untuk teruskan membuat podcast ini. Kami sangat-sangat terharu dan teruja untuk membuat episod-episod yang akan datang lagi. Kami membuat podcast ni pun lebih kepada suka-suka, tapi dalam masa yang sama untuk memberitahu yang peminat Dortmund di Malaysia ni sebenarnya ada, macam kami cakap sebelum-sebelum ni, tapi kita tak jumpa lagi peminat-peminat tu. Dengan harapan kita boleh cari lagi peminat kat Malaysia ni dan menaikkan lagi bilangan peminat komuniti di sini. Yudis, ada apa-apa nak dibincangkan atau nak bercakap pasal pujian tersebut? Just rasa sangat grateful lah sebab ada orang, bukan saja peminat Dortmund di Malaysia, peminat bola sepak dari kelab lain, kelab dari ini kelab English kan, English Huddersfield Town. So sangat grateful lah untuk Steven John sebab sudi komen juga. Itulah, harapnya kita boleh akan datang nanti kalau ada peluang kita boleh buat podcast bersama tetamu-tetamu kelab lain juga. Kita boleh cari tetamu undangan untuk menceritakan lagi, bukan setakat BVB saja, mungkin kita boleh expand besar lagi Bundesliga macam Bayern Munich punya penyokong ke, atau mana-mana tak kisah, luar BVB pun, luar Bundesliga pun, harapnya kita akan jumpa tetamu juga. Jadi kita akan terus ke topik yang memurungkan kita berdua pada malam ini. Kita baru saja berdepan dengan VfB Stuttgart, di mana kalau kita tengok dari sudut neutral side, di mana kita tidak menyokong dua-dua pasukan, kita akan nampakkan keputusan 3 sama ni seperti satu perlawanan yang sangat menghiburkan, seperti satu perlawanan yang sangat seronok untuk ditengok sebab ada 6 jumlah gol. Tapi sebagai peminat Borussia Dortmund, kita rasakan macam ini satu perlawanan yang sangat memalukan, perlawanan yang boleh dilupakan dan perlawanan sangat menyedihkan sebab kita sedang mengejar title Bundesliga. Kita pun tahu yang Bayern pun sedang keciciran mata sekarang ni dan sepatutnya kita boleh dapat 3 mata penuh. Tapi kita tak dapat 3 mata penuh tu. Jadi Yudis, ada apa-apa yang nak dicakapkan sebelum kita rumuskan lagi atau panjangkan lagi topik yang menyedihkan ni? Pasal fan neutral, saya rasa fan neutral pun tak gembira sangat sebab kan Bayern draw. Yes, setuju. Mesti fan neutral nak kita menang, so at least points akan sama dan lagi kompetitif. Sekarang nampak macam bila Bayern kalah ataupun Bayern draw, kita kalah atau draw.
kita tak ambil peluang untuk pergi ke top of the league. So macam tidak begitu apa orang kata exciting lah, macam same old Bayern akan menang lah. Rasa macam tu saya rasa. Senang So senang untuk menjangkakan yang Liga Jerman ni seperti biasa seperti biasa Bayern Munich akan menang seperti setiap tahun, betul tak? yeah, and lagi satu kalau kita tengok the entire season, kita nampak sebenarnya biasa, I mean sebelum ni lah, Union Berlin dengan Freiburg is very competitive dan diorang satu tahap dia Bayern yang kejar diorang. Tapi sekarang to the point where dia dah balik pada old style lah. So tak tahulah, kita ada lagi 6 game kalau tak silap. So kita tengok macam mana. You know what, bila bercakap pasal Union Berlin ni, saya sebenarnya kalau kita Borussia Dortmund ni tak dapat menang Bundesliga, saya mengharapkan Union Berlin yang menang sebenarnya. Saya tak nak Bayern Munich yang menang lagi sekali sebab kita akan berbalik kepada persepsi yang peminat akan cakap, oh Bundesliga ini adalah Bayern's Liga yang dah kena kutuk semua. Memang bila dengar tu memang sedih lah juga dengar sebab itu pun dah menyebabkan orang dah tak minat Bundesliga sebab orang dah jangka kan. So apa yang saya harapkan kalau kita tak dapat menang, biar Union Berlin yang menang, jangan Bayern Munich yang menang. Jadi Yudis, ada apa-apa yang nak bukan nak dibincangkan, ada apa-apa benda yang nak diluahkan tak pasal perlawanan ni? Kat mana kita nak start dengan berbincang pasal perlawanan yang menyedihkan ni? Kita terus kepada perlawanan. Okay, kita tak akan cakap terus pada ending lah. Ending kita dah tahu dah, end up draw. But kita go from the start. So saya rasa hari tu pun bila saya tengok game tu pun saya boleh nampak banyak positif lah. So kita start dengan positif. Nanti kita discuss benda-benda yang kurang menyenangkan. So maybe we start from the gol pertama kita dalam minit ke 26. Ya, 26. Kira first half an hour lah. Apa saya pun nak tanya soalan pada Zahin lah. Okay, Apa boleh. perasaan Zahin satu sebelum game to start and then build up to our first goal bila Zahin tengok match. Sebenarnya yang saya nampak lah, yang menyedihkan sebenarnya bila kita tengok game tu, bukan kita tengok keputusan saja, kita tengok semua benda berkenaan dengan pemain, macam mana pemain respon dari segi bila kena serang atau sedang menyerang. Kita tengok kadang-kadang kita punya body language pemain tu pun seperti biasa. Borussia Dortmund ni, kita kembali ke petak pertama, iaitu mentaliti yang lemah. Kita tengok body language yang sangat-sangat, macam mana saya nak cakap dengan cara yang sangat baik sebab body language BVB ni memang, kalau siapa yang perasan, yang dah biasa tengok Borussia Dortmund ni, setiap kali saya tak perlu cakap pasal bolos ke apa, setiap kali kita bermula main pun, tak kisahlah kita lawan tim kuat ke atau tim lemah. Bukan nak cakap VfB Stuttgart ni lemah, tapi seolah BVB ni tahu yang Stuttgart berada di tangga ke bawah, jadi diorang boleh bermain sambil lewa. Jadi body language yang saya nampak, semua pemain ni semua ambil mudah je. Passing ke antara pemain pun memang tak begitu kemas. Body language bila nak menyerang atau nak bertahan memang out. Itu yang saya nampak pada permulaannya lah. Itu kira apa kata, first impression ke? Betul lah, itu first impression lah saya rasa. Itu belum saya sentuh lagi topik lain. Kalau ada Yudis benda lain yang Yudis perasan ke, sebab bagi saya body language ni memang salah satu yang ketara dalam perlawanan ni. Untuk saya, okay, saya akan cakap first half dulu lah. Sebab apa yang saya tengok, mungkin pandangan slightly berbeza untuk game ni lah. For first half, pandangan saya tengok sebenarnya dia mungkin dia some people might say sambil level dia main, tapi
Saya nampak beginning some players dalam team kita main dengan full confidence lah. Bukan nak cakap angkuh, tapi dia macam last game kita menang, so dia some player dah dapat confident balik nak main. Untuk saya tengok kita ada sentuh sikit pasal player ni dalam podcast sebelum ni. Untuk saya Malen was very important player dalam game ni untuk first half an hour. Malen dengan Halal lah of course. So sebab Malen involved dalam 2 gol. First dia dapat nak assist untuk Halal, and second goal dia sendiri score goal. Dan cara dia score tu bukan lucky, sebab dia betul-betul bertungkus lumus nak cuba nak hasilkan gol, dan dia dapatkan gol. So untuk player-player sebegitu, saya rasa dia full of confidence lah. Kalau nak sentuh defense, I think kita akan check up nanti. Apa perasaan, apa pandangan Zahin pula? Kalau bercakap pasal Donian Malen ni, saya sangat-sangat suka bila saya macam mana orang cakap, kalau dalam bahasa Malaysia ni saya tak pasti macam mana nak cakap, tapi kalau dalam bahasa Englishnya, I was glad that I was proven wrong. Sebab sebelum-sebelum ni saya sangatlah, terus terang saya cakap, saya tak begitu suka dengan cara dia, disebabkan dia banyak membuat kesilapan yang tak sepatutnya dibuat. Contoh macam dalam perlawanan ni yang saya perlu puji dia, kalau saya nak masukkan perlawanan sebelum-sebelum ni pun, dia dah semakin bermain dengan baik, semakin memahami semua pemain-pemain kita, ke mana pemain kita nak pergi. Kalau kita bandingkan dengan perlawanan sebelum-sebelum ni pun, boleh nampak yang dia pegang bola terlalu lama. Bila nak buat hantaran kepada pemain yang sedang membuat larian pun, dia macam tak faham lagi ke mana pemain kita nak berlari. Dan dia terlampau banyak sangat buat kesilapan yang mudah untuk dibaca oleh pihak lawan. Tapi dalam perlawanan baru-baru ni memang saya tak tahu siapa yang bagi semangat kat dia. Mungkin Edin Terzic juga, dan mungkin Sebastian Kehl juga yang bagi semangat kat dia. Tapi memang ketara, dia punya improvement memang sangat-sangat berkesan orang kata. Dan saya rasa semua orang berharap benda yang sama kot. Dia akan sentiasa improve dan sentiasa bagi impak pada tim kita untuk baki 6 perlawanan Bundesliga ni. I think Yudis boleh teruskan dengan pemain Sebastian Haller juga kot. Sebab Sebastian Haller pun dia membuat gol daripada hantaran Malen. Mungkin kita boleh teruskan dengan Sebastian Haller juga. Okay, so sebelum kita pergi ke Haller, saya nak cakap sikit lagi lah pasal Malen. Boleh. So one more point saya nak cakap dalam game ni lah. Bukan sahaja gol dia dan assist dia, sebenarnya red card yang didapatkan oleh Konstantinos Mavropanos dari Stuttgart tu, sebab dia ialah of course lah defender Stuttgart, tapi lepas Malen dia asyik do runs lah, so player ni terpaksa nak bawakan Haaland bawah dah. So sebab kesalahan yang kedua, so of course lah dia dapat second yellow card and dapat red. So sebab benda-benda ni saya tengok untuk first half, saya rasa dia paling impact dalam tim kita. Yang kedua ialah pasal pergi pasal Haller pula. Untuk saya lah, saya tengok first goal in the game, and lagi satu this entire season, rasa macam this is the best goal, Haller's best goal in this whole season. So saya nampak banyak positif lah. Saya rasa dia dah dapat satu rhythm dalam game ni, dan maybe in the next 6 games Haller akan improve lagi banyak, and hopefully next season dia akan come back to his top form lah. Ya, kita semua memang berharap yang Sebastian Haller akan kembali ke prestasi yang sangat-sangat mantap seperti sebelum dia mendapat penyakit kanser. Macam kita tengok prestasi dia dekat Ajax pun memang sangat-sangat meyakinkan tim Ajax untuk mendapatkan gol. Jadi harapnya kita akan dapat prestasi yang sama lah. Tapi itulah, kita pun sebagai peminat kadang-kadang ada rasa nak cakap, bukan curiga, rasa ragu-ragu kot. Saya rasa itu mungkin
emosi yang sesuai untuk saya bawakan sekarang ni. Ragu-ragu dengan prestasi Hala sebenarnya, sebab sudah beberapa perlawanan yang kita tengok dia masih belum capai pada prestasi yang kita nak. Mungkin pendapat saya saja, tapi kalau Yudis ada apa-apa pandangan pasal ni, sebab saya rasa ada juga peminat yang terus bagi kata-kata yang tak best pasal Hala, yang orang dah start jual. Orang dah start cakap jual Hala dan carikan pemain lain. Saya rasa mungkin ada pandangan yang berbeza dengan peminat tersebut, sebab saya rasa kita perlu bagi masa lebih lagi. Testicular cancer ni bukannya satu penyakit yang kita boleh bawa main-main atau endah ke apa, sebab kita tak merasa benda tu. Saya tahu itu adalah satu penyakit yang memang sangat-sangat mengefekkan prestasi, lagi-lagi bila kita bercakap pasal pemain ni. Jadi Yudis ada apa-apa pandangan pasal Sebastian Haller? Tak kisah pandangan apa-apa pun, tak kisah. Ya, I think saya dah dalam podcast sebelum ni pun saya dah banyak cakap pasal Haller, sebab yang kita dah tahulah cara dia comeback selepas cancer and recovery and so on. Saya rasa sangat extraordinary lah. Satu benda saya nak petik lah. Kalau semua orang ingat, selepas kita tahu Haller dapat cancer, kita dapatkan satu pemain untuk replace Haller on loan, iaitu sepatutnya lah akan bawa banyak gol, iaitu Modest. So kalau kita nak compare Modest dengan Haller, siapa you nak jual dulu? Betul. Kalau you cakap Haller dulu, I think you're not a Dortmund fan. Belecau. tapi kalau you cakap Modest, then logic lah. Of course Haller is more important player and dia contribute not only goal dalam permainan pun. Modest satu saja saya ingat dia contribute gol penyamaan lawan Bayern, itu saja. So baguslah dia on loan saja. So next season tak payah renew loan dia. So kalau kita compare, Haller is of course, kita orang dalam English dia cakap miles better. Seterusnya saya nak kaitkan juga sebenarnya yang pasal body language tadi tu dengan gol Sebastian Haller yang pertama sebenarnya. Yang bila saya cakap pasal body language tu, saya agak terkejut juga bila Sebastian Haller dapat gol yang pertama tu. Hanya Donnarumma saja yang celebrate gol Sebastian Haller pada awal-awal tu. Lepas tu bila kamera zoom balik kepada Sebastian Haller, baru kita semua nampak yang satu tim BVB datang kat Haller, tapi semua reaksi pemain-pemain BVB seolah macam tak begitu seronok. Bukan nak kata tak begitu seronok, tapi macam mana saya nak cakap, hype bila gol tu macam tak sampai. Bila cakap pasal body language ni, of course lah kita nak kita punya teammate untuk rasa seronok ke apa. Macam at least ada sesuatu yang menghypekan untuk mengselebratekan gol seseorang tu. Tapi bila saya teringat balik gol Sebastian Haller yang pertama semasa World Cancer Day. Yes. Tentu Sebastian Haller dapat gol yang pertama, dan salah seorang yang menaikkan emosi Haller pada gol pertama dia ialah Nico Schlotterbeck. Yang saya ingat sampai sekarang, saya ingat lagi Sebastian Haller punya trademark celebration ialah mengepakkan tangan, dua-dua tangan macam seolah belagak. Lepas tu bila Nico Schlotterbeck datang dekat Haller, Nico Schlotterbeck yang menaikkan semangat untuk celebrate. Macam at least itu sebenarnya ada psikologi lah dalam bola sepak ni, yang untuk naikkan semangat team spirit ke apa. Jadi dekat dalam perlawanan ni, bila kita tengok Nico Schlotterbeck tak ada, itu yang saya cakap body language BVB ni macam tak ada semangat langsung. Itu yang kita rasa kehilangan dua pemain, Nico Schlotterbeck dengan Niklas Zule ni. Yes. Yang kita rasa bolos 3 ni sebenarnya adalah disebabkan defender kita tak begitu meyakinkan. Kita cuma ada Emre Can dengan Sumali Koulibaly dengan Mats Hummels yang cedera sebenarnya pada
separuh masa kedua ditukarkan. So kita berbalik pada Borussia Dortmund yang biasa, di mana kita banyak injured players di akhir-akhir musim ni. Yudis, ada apa-apa nak bercakap pasal kehilangan pemain atau apa pendapat pasal pertahanan kita ke? Okay, so kita balik pada player yang injured. So I think tak tahulah apa nak cakap. Every season in terms of injury, same story lah. Kita ada long list of injury. Saya ingatkan season ni semua dah recover, semua dah come back and kita boleh main rest of the games without any problem lah. Tapi sekarang tengok dua main defender kita injured. Okay, itu satu. Then dalam game ni Hummels injured ke? Hummels direportkan dia mengalami satu jangkitan pada awal pagi dan dia kata dia tak dapat teruskan pada separuh masa kedua. Sebab masa saya tengok game, saya tak nampak lah yang Hummels injured. So masa tu pemikiran saya ialah saya pun terkejut bila Koulibaly dimasukkan dan Hummels direhatkan lah. Saya ingatkan kenapa dia Terzic buat pertukaran macam tu. So tak apa. Tapi second thing saya nak cakap is of course injury kita dah tahulah, dah boleh agak dah. Tapi problem yang ketara yang jadi isu dalam game ni yang untuk saya ketara lah, tapi untuk orang lain maybe not obvious lah, sebab behind the scenes is squad depth. So kalau kita compare dengan example lah, kita tengok City atau Bayern, tim besar-besar macam ni, walaupun dua player injured atau satu player injured long term, dia ada replacement untuk bawakan player balik. Tapi kita sekarang, sebelum Hummels injured, kita ada Hummels dengan Emre Can as a makeshift defender. Emre Can sekarang dia perform very well as a midfielder tapi bukan as a defender. So itu satu. Then lepas Hummels dah keluar, Koulibaly dimasukkan. Player yang the whole season kita tak mainkan langsung. Always on the bench. Dia nama saja first team tapi tak main langsung. So nak salahkan Terzic ke apa, atau the whole club ke, tak tahulah, sebab basically we have no squad depth dalam defense. Even right back, left back pun kita tak ada banyak option. Sekarang kita ada Wolf Rierson, lagi satu pemain More yang long term injury. So basically injury and squad depth is a big issue yang at the end of the season kita boleh nampak effect dia dalam game macam ni. Kalau kita nak bercakap pasal kecederaan pun, memang itu adalah salah satu tradisi Borussia Dortmund untuk mendapat pemain-pemain yang cedera. Kita ada juga pemain yang baru masuk sebenarnya, Julian Duranville, yang daripada, saya tak ingat kelab apa, tapi baru diumumkan dah terus dapat kecederaan. Itu yang sangat menyedihkan. Tapi kalau kita nak berbalik pada barisan bangku kita, iaitu Koulibaly, saya rasa kita perlu ingatkan para pendengar yang Koulibaly ni sebenarnya perlawanan pertama untuk Bundesliga dia. Baru lagi 19 tahun. Memang dalam perlawanan profesional ni, semua kesalahan tak patut dibuat. Semua kesalahan perlu dikritikkan. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu ingat yang dia baru lagi 19 tahun. Apa-apa situasi, apa-apa yang berlaku dekat atas padang perlu diambil sebagai satu pengalaman untuk semua skuad. Tapi yang menyedihkan lagi, yang menyedihkan sebenarnya bukan berlaku atas padang sebenarnya. Yang menyedihkan adalah berlaku di luar padang, di mana pemain tersebut mendapat banyak kata cacian, kata-kata yang sebenarnya dalam Englishnya saya cakapkan sebagai kata-kata racist, orang kata. Itu yang kita sebagai manusia tak suka, tak suka nak tengok benda-benda yang di luar padang ni, untuk mencaci pemain-pemain dengan kata-kata yang macam tu. Saya rasa tak perlu pun nak buat macam tu. Dia masih budak lagi. Saya rasa macam,
sedih lah. Memanglah dia buat salah, tapi bila kita dah berada di luar padang, dah itu saja. Kat atas padang, atas padang. Di luar padang nak social media ke apa, jangan sentuh pasal benda-benda macam ni. Benda racist ni tak perlu lagi dibawa masuk campur dalam, tak kisahlah bola sepak ke apa atau apa-apa ni ke apa, tapi kita masih lagi ada benda-benda macam ni. Yeah, I think dalam kalau kita nak tengok past BB player pun ada juga ramai yang experience macam ni lah. Yang saya ingat Aubameyang pernah kena, Dembele pun pernah kena. So it's not the one thing. Kita tahulah even yang famous yang selalu kena ni ialah Balotelli dekat sebab dia main dalam Italian League masa tu, and Italian League memang apa orang cakap, fans dia lain sikit lah. Dia selalu buat bunyi monyet lah, benda ni lah, benda tu lah. Buang barang pada player, sampah pada player, memang teruk. So kita tidak boleh pandang rendah pasal ni. And apa yang Zahin cakap tu pun, saya pun rasa sedih lah, sebab yang maki player tu pun ialah bukan saja physical, online pun ramai yang maki lepas game. So kita tidak boleh salahkan satu player lah. It's actually the whole team. It's a team game, and kalau nak salahkan the whole team and the whole club lah, basically, bukan satu player. So at the same time, at the end of the day, it's just a game lah. So kita tidak boleh nak ontakan attack personal lah pada player-player. Jom kita teruskan pada saya tak nak sentuh pasal gol-gol kita sebenarnya, sebab gol kita tu telah Padamkan. overshadow oleh telah dipadamkan oleh gol-gol yang kita bolos. 3 gol yang dibolos tu pun memang pada minit-minit terakhir. Jadi saya nak berbincang pasal yang 2 gol. Saya rasa kita mula dengan gol pertama lah, iaitu Koulibaly pada minit ke-78. Masa tu saya boleh nampak yang semua pemain-pemain kita dah hilang daripada posisi. Yes. Dah hilang fokus, dah tak ada rasa dah tak ada rasa semangat untuk bermain. Memang itu adalah typical Borussia Dortmund seperti semua-semua game. Apa yang saya nampak kat sini, sebenarnya kita tak masuk campur lagi tau pasal kita punya barisan squad. Tapi saya sentuh sikit je, barisan squad kita ni, kita ada pemain yang sama daripada perlawanan sebelum ni, dan kita bermain seperti biasa 4-5-1. Bila kita nak bercakap pasal 4 defender kat belakang ni, saya rasa macam kehilangan Nico Schlotterbeck dengan Niklas Zule ni memang sangat-sangat memberi impak yang besar dekat BVB ni. Yes. Kita ada Guerrero, Mats Hummels, di mana digantikan oleh Koulibaly pada minit digantikan pada separuh masa kedua. Lepas tu kita ada Emre Can dan Julian Liaison. Gol yang pertama kita bolos ni sebenarnya sangat-sangat pelik sebenarnya, sebab saya nampak Jamie Bynoe Gittens terpaksa turun ke bawah untuk cover bahagian kanan kita. Tapi kita boleh rasakan yang Jamie Bynoe Gittens tu tak sepatutnya turun ke bawah, sebab dia dah menyebabkan posisi dia tu, Jamie Bynoe Gittens, menghalang Julian Liaison untuk membuat halangan sepakan gol pertama Stuttgart. Itu yang memang saya rasa Edin Terzic perlu tingkatkan lagi bahagian build up daripada Stuttgart sebenarnya, atau mana-mana pasukan pun yang saya nampak, semua build up yang pendek-pendek pihak lawan buat, semua akan menyebabkan kita bolos gol. Yudis, ada apa-apa pandangan ke pasal ni? Saya nak cakap as a whole lah sebenarnya. Sebab yang last point tu saya sangat-sangat agree. Yang kita selalu dibolosi oleh
attack yang short passes lah, yang pantas, yang tiba-tiba kita tidak boleh defend pula. I think dalam game ni sangat getara lah sebab tak ada player macam Schlotterbeck yang boleh masuk dan slide tackle to recover the ball. Same dengan Sula lah, yang badan besar, yang dia boleh kita dah tengok lah game-game sebelum ni yang dia boleh block player dari datang ke half kita. Tapi game ni sangat ketara. Rayson dalam gol pertama tu, Rayson cuba sedaya upaya dia, tapi dikacau sikit oleh Jamie Byron-Gidgens yang kita boleh katakan slightly out of position. And bukan saja masalah player, saya rasa taktik kita tak jadilah, saya rasa. Sebab saya balik pada first half, kita steady sikit, walaupun some player tak bersemangat, some player tak give 100%, tapi kita dalam satu rhythm lah, something lah ada kat situ. Tapi lepas second half, lepas pertukaran player yang experience macam Hummels keluar, then as the game go on, ramai player yang impact game macam Brand, Haller dengan Malen semua dah keluar, dan masuk pula player yang tidak begitu bersemangat lah, saya boleh katakan, yang dah lah half of the team tidak memberikan 100%. Bila player yang beri impact dalam game dah tak ada dalam game tu, player yang masuk balik pun dalam game tu tidak bersemangat. And nampak selepas tu Stuttgart macam dia main, dia full of confidence and also never give up attitude. Dia tak kisah apa-apa jadi, let's just go for it macam tu. Tapi player kita macam tak kisah macam tu. Saya nak sentuh yang pasal yang permainan VfB Stuttgart tu. Stuttgart ni kalau kita tengok dalam perlawanan yang baru-baru ni, perlawanan kita berdepan dengan Stuttgart lah. Stuttgart bermain macam ini adalah perlawanan final diorang. Tapi kita bermain macam ini adalah hari Sabtu yang biasa. Itu yang membezakan mentaliti kita dengan mentaliti klub-klub lain sebenarnya. Walaupun Stuttgart berada di tangga ke bawah, saya tengok semua pemain dia, bila comparekan dengan pemain kita semua, bila kita dapat bola atau sedang menyerang pun, dalam 5-6 pemain semua hanya berjalan dekat berjalan dekat pantai, berjalan dekat taman. Tapi bila Stuttgart pegang bola, Stuttgart semua sentiasa scan posisi, sentiasa membuat ruang, sentiasa membuat cubaan untuk dapatkan gol seterusnya. Itu yang saya rasa kita akhir-akhir musim ni, saya jadi sangat takut. Dan ini adalah satu moral of the story untuk kita semua. Jangan celebrate kalau kita dapat 2 gol ke depan. Sebab perlawanan ni dah sama situasi macam kita berdepan dengan Werder Bremen hari tu pada perlawanan Bundesliga yang nombor 3. Yang itu lagi menyakitkan hati sebab itu kita bermain di tempat kita sendiri, Westfalenstadion. Kita dah leading 2 gol, tapi kita dapat bolos gol dalam kurang dari 6 minit. Tapi kalau nak dibandingkan dengan perlawanan ni, saya rasa ini jauh lagi teruk sebab sepatutnya sekarang ni Edin Terzic dah perlu ada backup plan kalau kita dah dapat gol yang sangat selesa, dan dia perlu tahu apa benda yang dia kena improve dalam squad ni. Yang Werder Bremen tu pun memang tak boleh dimaafkan lah, tapi yang ini lagi teruk lah sebenarnya sebab kita dah ada beberapa perlawanan dengan Edin Terzic, tapi sampai sekarang masih belum diperbetulkan lagi bahagian-bahagian yang kita semua dah tahu benda yang kita teruk. Tapi Edin Terzic macam bukan nak kata tak ambil endah, tapi macam dia tak faham lagi apa benda yang dia kena improve. Tapi perlu diingatkan pada semua pendengar yang bila kita bercakap pasal Edin Terzic atau apa pun pemain, bila kita bagi satu kritikan tu tak bermakna kita benci pemain atau coach tersebut. Kita cuma nak dia improve, kita cuma nak benda yang
boleh diperbetulkan. Dan bila kita cakap pasal Edin Terzic ni, bukannya kita nak keluarkan dia, kita cuma nak tengok dia improve. Itu je sebenarnya. Jadi ada apa-apa nak cakap pasal Edin Terzic, atau mungkin kalau nak cakap pasal topik lain pun boleh teruskan. I think yang last point Zahin tu spot on lah saya rasa. Sebab kita selalu tengok pasal performance sajalah. So katakan game ni okay lah. Walaupun katakan game dalam game ni gol terakhir tu dari Stuttgart tak jadi, mungkin conversation kita lain pula sebab kita menang 3-2 compared to sekarang draw 3-3. So mungkin kita akan cakap masterclass dari Terzic sebab mainkan Gio Reyna dengan Jamie Pino Gittens. Sebab kalau you tengok game gol dari Reyna tu, sebenarnya first Jamie Pino Gittens yang buat sepakan, then terkena pada player lama kita ni Zagadou, yes. Dan baru bola tu sampai pada Reyna dan dia score. So pada moment tu saya rasa kita dah boleh rasa lah kita dah menangan this and that. Tapi ramai player yang lupa the game is not over until the final whistle ditiupkan. So walaupun minit ke 92 ada 5 minit lagi. So itulah maybe lose focus or what, and tactics not that good. Banyak benda lah kita boleh cakap. Tu ya, bila kita cakap pasal beberapa minit terakhir ni, kita tak boleh lagi, kita masih belum boleh rasa selamat. Sebab kita kena ingat ini adalah BVB. Macam-macam yang kita boleh jangkakan, yang benda buruk berlaku berbanding benda baik. Kalau kita tengok pemain-pemain kita, atau tak kisahlah permainan kita pun dalam perlawanan ni, sebenarnya kalau saya tengokkan formasi yang diberikan oleh laman web Bundesliga, dia bagi tahu kita bermain 4-5-1. Tapi kalau saya tengok atas padang, kita sebenarnya main 4-1-4-1, di mana Salih Özcan menjadi satu anchor. Saya rasa anchor mungkin perkataan yang sesuai kot dalam situasi ni. Dia jadi satu anchor yang dia akan hubungkan pertahanan kita, 4 pertahanan kita dengan 4 pertengahan kita. Tapi pendapat saya, Salih Özcan ni sebenarnya dah jadi satu pemain yang kita boleh lupakan sebenarnya. Dia hanya bermain dengan baik pada perlawanan yang awal-awal saja. Dari perlawanan Cologne tu pun dia ada membuat satu assist ke Modest. Modest yang tandukkan gol tersebut. Padahal kita lawan Cologne masa tu, saya rasa masa tu Salih Özcan ni boleh jadi satu pemain yang bagi impak yang besar untuk kita. Sebab saya ingat lagi, Edin Terzic memang membuat satu perubahan taktikal, di mana dia sekarang ni lebih fokuskan physicality berbanding pemain laju. Tapi pemain laju tu masih diutamakan juga. Tapi physicality pun dia ada mention juga pasal tu. Jadi yang saya nak cakapkan sekarang ni pasal persembahan Özcan dalam perlawanan ni pun saya jadi tak berapa suka. Sebab gol kedua Stuttgart sebenarnya terjadi disebabkan Özcan sendiri tak dapat nak tahan bola daripada corner kick Stuttgart, dan pemain, saya tak ingat nama dia siapa, Wagnermann pada minit ke 84 dapat ambilkan bola daripada Salih Özcan dan terus rembat ke gawang gol kita. Itu yang saya rasa Özcan ni banyak sangat dah jadi satu liability pada tim. Dia banyak buat kesilapan, dia punya apa nak cakap, tiada imbang yang tinggi. Dia terlampau banyak sangatlah jatuh. Kenapa kita tak boleh masukkan Dahoud sebenarnya? Kenapa Edin Terzic tak masukkan Dahoud? Itu yang saya rasa topik untuk episod ni.
saya boleh tanya ke mana hala tuju BVB selepas ni? Kalau kita sendiri boleh tengok Edin Terzic tak masukkan Dahoud. Yudis, ada apa-apa pendapat pasal Dahoud tak masuk sebagai barisan utama kita? Okay, saya boleh rumuskan lah pasal Dahoud ni. I think kita dah banyak cakap pasal Dahoud, and I think opinion Zahid dengan saya sama pasal Dahoud, sebab yang dia boleh dimainkan, dia sangat bagus dan boleh impact game. Tapi sebabkan almost entire season Terzic tak mainkan Dahoud, point lain macam Dahoud tak konsisten over the years. Coach-coach yang sebelum ni ramai tak mainkan Dahoud secara konsisten. And point terakhir ialah kita ada dengar berita lah yang Dahoud pun mungkin tidak akan extend contract, and B pun tak nak extend contract, and dia mungkin akan keluar on a free transfer kalau tak silap. Sebab faktor-faktor semua ni saya rasa Terzic pun dah membuat keputusan lama dah untuk tidak ambil Dahoud sebagai player for the future. Tapi yang peliknya dia disenaraikan sebagai bangku kan. Maksudnya macam saya nak tanya, kalau Edin Terzic tak ada plan untuk bermainkan dia disebabkan isu yang kontrak tu, kenapa dia tetap disenaraikan dalam bangku pemain dalam beberapa perlawanan sebelum ni? Itu yang saya pelik tu. Bukannya tak semestinya saya nak dapatkan jawapan, tapi saya curiga. Untuk saya jawapan tu senang, sebab tak ada player lain nak diletakkan dalam bangku. Sebab saya selalu tengok Dahoud dengan Koulibaly selalu dalam bench. Tapi dua-dua player ni dia selalu tak mainkan. I think as a last option lah untuk dia. Sebab dia orang I don't know about Koulibaly, tapi Dahoud is a not bad player lah, sebab tu dia masuk dalam bench. Yeah, so saya rasa tu sajalah pasal Dahoud. Then pasal Özcan, I think Zahin dah spot kan, dah cakap semua pasal Özcan yang main point is dalam first few game dia ada perform sikit, dan I think last 5-6 game I pun dah tak suka Özcan sebab setiap kali Özcan dia selalu dimainkan di bawah masa second half, and end up dalam game tu either dia tak ada impact langsung, ataupun kita end up kalah atau seri. So tak tahu nak blame taktik Terzic ataupun play tu itself, Özcan. So saya pun tak tahulah pasal Özcan ni. Saya rasa Terzic nak dia included as in the future upcoming plan untuk Dortmund, sebab dia kan new signing. Tapi dia will he suit Dortmund tak? Tu saya pun tak pasti. Maybe. Mungkin dia terfikir yang satu hari nanti dia akan improve macam dua pemain yang saya nak mention ni, iaitu Donian Malen dan juga Emre Can. Mungkin dia rasa Salih Özcan ni sebenarnya awal-awal dia tak dapat rentak lagi, tapi lama-lama dia akan dapat rentak kot. Itu kot saya rasa. Sebab kalau dia boleh nampak yang Salih Özcan ni tak konsisten, kenapa dia tak masukkan terus je Dahoud tu? Yeah. Sebab saya nampak yang macam contoh kita tengok bangku BVB pada perlawanan Stuttgart ni pun, kita boleh nampak yang Julian Brandt dikeluarkan dan dimasukkan Royce sebab Julian Brandt memang banyak buat kesilapan. Okey, itu saya faham dia keluarkan sebab tak konsisten. Tapi kenapa Salih Özcan yang tak konsisten tak dikeluarkan? Itu yang bukannya saya nak dapatkan jawapan, tapi tetap curiga kenapa Edin Terzic tetap utamakan Salih Özcan. Mungkin macam saya check up pada start of the show, kita tak ada squad depth. So tak ada player lain dalam posisi seumpama Özcan lah, sebab
lagi satu sebab dalam game ni lah terutamanya, sebab Emre Can dibawa mainkan dalam as a defender. So player dalam posisi defensive midfield area tu dah tak ada player lain. So terpaksalah mainkan Ozcan. Kalau saya nak sentuh yang pasal body language tu pun, sebenarnya saya nak sentuh pasal Jude Bellingham sebenarnya. Itu yang saya dari tadi saya cuba nak bagi ruang untuk Jude Bellingham, sebab dalam perlawanan ni, bukan setakat perlawanan ni je, perlawanan sebelum-sebelum ni pun saya rasa saya dengan yakinnya dan dengan beraninya memberi statement bahawa kita boleh jual Jude Bellingham dan kita beli pemain menggunakan duit yang banyak tu. Sebab dalam perlawanan ni saya dah terus tak boleh terima dengan cara dia yang, kalau bahasa kasarnya, saya nampak dia sebagai seorang diva yang dia rasa dia je yang betul dalam setiap situasi atau setiap masa lah orang kata. Kalau ada pemain yang membuat kesalahan, boleh nampak dekat atas kamera tu, boleh nampak kat atas padang tu yang Jude Bellingham terus bagi body language yang tak senang untuk kita tengok, di mana dia banyak komplain, di mana dia banyak buat macam menyalahkan atau menunjuk-nunjuk, oh orang ni buat salah, oh orang tu buat salah. Itu yang saya rasa bab leadership kita perlu improve lagi. Dan perlawanan ni juga saya rasa memang point kita sebelum-sebelum ni, dalam episod yang sebelum ni, Emre Can dengan satu lagi pemain yang saya rasa sesuai sebenarnya, tapi pemain tu tak ada dalam perlawanan ni, iaitu Nico Schlotterbeck. Saya rasa mungkin Dan lagi sesuai. Sule jugalah. Yes, Nicholas Sule, betul-betul. Itu yang kalau Yudis ada apa-apa nak bincang pasal Bellingham ni, saya rasa Yudis ada banyak ni benda nak cakap pasal Bellingham ni. I think kita dah banyak sentuh, bukan Bellingham sajalah, saya rasa based on form lah. Royce juga dalam saya pun sedih lah tengok dua-dua player ni macam dia ada dalam squad tu, balik pada leadership lah. Dia tak impact apa-apa pada player lain. So balik pada Bellingham, saya pun penat lah tengok dia main dalam team kita. Saya pun sedih and pelik juga sebab dalam season ni, I think first half of the season easily Bellingham is the best player kita dalam first half of the season. Tapi second half of the season terbalik pula, sebab Bellingham is not bukan dalam top 5 player saya untuk Dortmund. Sebab saya boleh senaraikan lah dalam top 5 tu senang Schlotterbeck, Sule, Emre Can, Brandt, Guerrero pun ada dalam senarai tu. So Bellingham macam dah tak impact team kita dah. So kalau inilah permainan Bellingham dalam 6 game yang akan datang dan season seterusnya, kita dah tak perlukan lah player macam ni. So better just withdraw, jual dan invest balik dalam sebab yang dalam start of this podcast saya sentuhkan squad depth kan. So lagi bagus kalau kita boleh jual satu player dan mungkin boleh 5 player yang berkualiti dan seterusnya membesarkan kelab kita. Macam kita buat dalam transfer window sebelum-sebelum ni lah, yang dapat Adeyemi, yang dapat Sule, Schlotterbeck dan and so on lah. Sebab kenapa saya nak sentuh pasal Jude Bellingham ni, disebabkan gol yang terakhir kita bolos tu sebenarnya dia berpunca daripada Bellingham sendiri yang di mana dalam situasi tersebut, dalam minit-minit terakhir, memang betul-betul minit terakhir, dia tak sepatutnya high press, dia tak sepatutnya mengejar bola pada kawasan defender Stuttgart, sebab kita boleh nampak sebenarnya dia seorang je yang luar daripada posisi. Bukan dia seorang je lah, maksudnya dia yang terlampau tinggi ke atas sangat dan menyebabkan di bahagian tengah kita terdedah dengan pemain-pemain Stuttgart sendiri. Itu yang saya rasa, kalau dia tak buat press pada minit-minit terakhir tu, saya rasa kita ada peluang tinggi untuk menang.
bila kita nak cakap pasal gol ketiga tu pun memang topik yang paling sesuai saya nak sentuh adalah kita punya posisi kita semua jauh ke laut lari. Itu yang bahasa pasarnya lah. Memang terlampau ketara sangat sebab kita bermula daripada Jude Bellingham yang lari daripada posisi dan cuba pandai-pandai untuk membuat high pressing tapi tak jadi. Lepas tu kita ada ruang terdedah macam saya cakap tadi di bahagian tengah. Lepas tu di mana Stuttgart pula membawa bola yang daripada ruang terdedah tu di bahagian kiri kita. Lepas tu Guerrero pula kononnya untuk membuat interception di bahagian kiri kita tapi tak dapat juga. Itu pun bahagian yang sangat terdedah sebenarnya. Itu yang memang sangat menyakitkan hati tengok. Kita tak ada permainan yang di mana semua squad kita berdisiplin untuk stick to the plan atau stick to one position. Kita semua nak ikut kepala kita sendiri je. Itu yang saya rasa salah satu benda yang perlu diimprovekan oleh Edin Terzic. Tapi saya rasa tak tahulah nak cakap apa sebab macam saya cakap Bellingham tu ada kepala dia sendiri yang menyebabkan dia rasa dia betul dan mengefekkan satu tim kita. Tak tahu saya nak cakap macam mana lagi. Kalau Yudis ada apa-apa yang pasal gol terakhir tu? Okay, first pasal Bellingham, one small thing lah. dia pandai nak jerit pada orang lain tapi dia tak boleh jerit pada diri sendiri. So itulah. So the last goal I think Zahin again spot on. Kalau kita tengok pada highlight sahaja, senanglah kita nak point out yang Ozcan yang dalam posisi itu dia patut mark player. Koulibaly yang tak tendang bola tu, dia patut selamatkan. Tapi dia orang defender sebab and dia the last people to defend. Bagaimana pula player-player yang lain macam Zahin cakap yang kita dah score gol ketiga dan kita 3-2 dah. Lagi 5 minit saja. Kita kena tighten bukan saja defense, midfield pun kita kena dalam posisi kita very strong dan tak boleh lepaskan bola begitu saja. Tapi sebab carelessness player macam Bellingham yang itulah tak berfikir and just buat perkara yang dia nak buat, macam style diva lah. So yeah, I think saya rasa kalau nak cakap pasal Bellingham lagi mungkin ada satu benda yang pada para pendengar semua, kita sebenarnya ada grup WhatsApp iaitu Malaysian Dortmund Fans Club. Kalau sesiapa yang berminat untuk join boleh masuk melalui pautan Spotify. Kita akan letakkan dalam link nanti atau tak kisah mana-mana platform, kami akan letak link tersebut. Ada ahli kita yang memberitahu Jude Bellingham ni sebenarnya dia pick terlalu awal dan dia rasakan semua decision yang dia buat atas padang tu kononnya dia betul. Mungkin Yudis nak sentuh juga pasal tu je, yang pasal kononnya dia dah walau dia baru umur 19 tahun dan dilabelkan sebagai pemain penting dalam BVB dan disebabkan itu menjadikan dia rasa dia perlu untuk didengari oleh semua pemain-pemain kita dan juga coach. Tak tahu nak cakap apalah. Tapi kalau lepas statement Zahin tu, saya boleh ingat satu player saja yang dalam liga lain umur belasan juga, Mbappe yang dikatakanlah bukan saja playing, yang dikatakan dia above the team. Dalam kontrak dia ditulis yang dia boleh make the decision for the whole team. So rasa Bellingham dalam track macam tu lah. Kita boleh saya sebab kita cakap pasal Bellingham, right? Saya pun nak sentuh sikit lah pasal transfer. So based on the transfer rumours, I think this is just rumours lah. Kita tak boleh confirm atau nafikan apa-apa. Saya dengar dia tak nak pergi pada klub duit-duitan macam City ataupun
PSG, and Liverpool tak tahu dia pergi ke tak. Highly likely dia pergi pada team macam Real Madrid ataupun Real Madrid lah saya dengar. Apa pendapat Yudis pasal rumor tersebut? Adakah Yudis setuju ke? Adakah Yudis suka dia stay dengan kita? Saya nak dia stay untuk satu season lagi, which I think is possible. Okay. Tapi lepas tu saya rasa better dia dijualkan lah. Macam I think in the past pun kita boleh tengok macam apa player besar yang tinggal kita, dari Aubameyang ke Dembele to Sancho to Erling Haaland, team kita got no problem to replace them sebab we are Dortmund. Kita boleh selalu dapatkan talent lain, kembangkan player lain yang boleh boleh dapat prestasi macam player-player macam ni lah. So not a problem for us lah untuk jual and reinvest. Tapi itu yang dia ada dua side, macam mana nak cakap dalam bahasa English, two side of coins. Yeah, two Macam tu ke? side to the same coin. Oh, Yeah. okay. Two sides of the same coin, sebab Yes. dalam satu side ni kita ada kelebihan di mana kita pandai mencari talent-talent yang akan berkembang. Tapi dalam masa sama kita tak dapat nak improvekan squad yang kita nak gunakan untuk compete dalam mana-mana pertandingan. Itu yang saya rasa agak sedih lah di bahagian situ. Tapi saya rasa kita akan stick to the name that we are selling club. Itu yang saya rasa sedih sikit lah. Tapi mungkin dalam masa akan datang kita boleh jadi satu club yang semua pemain berminat untuk masuk, berbanding sekadar sebagai tempat untuk kembangkan diri. Untuk saya kan, sebelum ni pun I mean this past few years saya pun sedih jugalah player yang begitu talented keluar dari kelab kita. Tapi pada masa sekarang, walaupun kita main bukannya so exciting, saya still excited untuk team kita sebab ramai youngster. Saya boleh tengok macam, saya rasa lah team kita dengan signing kita yang begitu memberi impact macam Sula, Slaughterback, Adeyemi juga, saya boleh tengok macam team kita berkembang macam Arsenal sebab kita jual player besar yang sama ada ego lah, some terlalu media fokus terlalu banyak dalam player macam tu. Lepas dia keluar, kita boleh form satu team yang muda dan united, dan saya rasa itu seharusnya menjadi hala tujuan kita untuk musim-musim yang akan datang. Saya rasa itu memang, saya sangat setuju, 100% saya setuju dengan statement tadi. Dan itu pun dah concludekan kita punya topik untuk hari ni, di mana topik kita adalah ke mana hala tuju BVB selepas ni. Itu yang saya rasa spot on lah tadi. Jadi sebelum kita wrap up the episode, saya nak bagi shout out pada para pendengar kita yang memberi kata-kata atau luahan dalam social media kita. Kita dah dapat tiga luahan dalam Instagram. Saya bacakan daripada Naquib Ajmal _97. Bola sepak ni kejam, tak sepatutnya seri. Ya, saya sangat setuju. Tapi dalam masa yang sama, bukan bola sepak yang kejam, saya rasa BVB yang kejam buat kita rasa sedih pada minggu ni. Sebab patutnya boleh menang. Sebenarnya kalau atas kertas atau on paper, sebenarnya kita boleh menang. Sebab Stuttgart kelab di bawah, kita berada di atas, dan kita punya barisan pemain, kita gunakan barisan yang sama, squad yang sama masa kita lawan Union Berlin hari tu. Sepatutnya kita boleh menang, tapi tak menjadi pula pada minggu ni. Lepas tu saya bacakan daripada luahan seterusnya, Iman Kimi _23. Kenapa kita macam ni
Saya pun tak tahu nak cakap apa. Itu dah jadi satu skrip yang biasa setiap tahun Bursa Dortmund. Kita akan kejar di musim pertengahan dan nak hujung-hujung kita akan terseling terjatuh ke bawah. Dan akhir sekali daripada Ricky_24, betul-betul sedih bila dah baik-baik nak kejar title jadi macam ni. Patutnya BVB jangan relax lagi sebab Stuttgart nak point juga. Yes. Kami berdua sangat setuju. Patutnya tak perlu akhir-akhir tu nak macam kami ada rumuskan berkenaan dengan Bellingham, tak perlu nak high press sangat, tak perlu nak ni sangat. Kita perlu stick to the plan, stick to our position dan hope for the best yang kita punya defender ada percentage yang tinggi untuk tahan bola tersebut. Jadi Yudis, sebelum kita gerak balik ke tempat tidur kita masing-masing, Yudis ada apa-apa nak cakap ke? Dan saya give the stage to you lah untuk habiskan episod ni. So untuk saya ada satu lagi, I mean back pada Stuttgart. I think ramai yang pandang rendah pada Stuttgart. Tapi one important point, sebenarnya kalau tengok pokal, Stuttgart adalah one of the 4 remaining teams dalam pokal. So walaupun bottom 3, ramai tak perasan yang Stuttgart sebenarnya sekarang on form. Bukan mungkin dia tak menang semua game, tapi dia boleh bertahan dengan tim-tim besar. Sampai sekarang dia dah top 4 untuk DB Pokal, and dia dalam pokal dia akan lawan dengan Frankfurt yang I think dalam English will say good segue to our last part of this today's show. Kita pun akan lawan Frankfurt dalam game seterusnya. So wow, Frankfurt is a really strong team at the moment. So not a bad team lah sebenarnya. so apakah perasaan Zahin, adakah Zahin nervous atau Zahin looking forward for the game against Frankfurt? Kalau satu perasaan yang saya ada sekarang ialah saya tak begitu yakin. Saya rasa takut sebab even macam Yudis cakap tadi, Stuttgart memang kelab yang dekat table Bundesliga memang kat bahagian bawah, tapi sebenarnya kita tak boleh pandang rendah. Walaupun Stuttgart kelab bawah pun kita tak boleh nak dapatkan tiga mata, apatah lagi Frankfurt ni. Itu yang saya rasa saya begitu tak yakin untuk berdepan dengan Frankfurt. So Frankfurt pun yalah, kalau siapa yang dah biasa dengan Bundesliga, dia akan tahu yang Frankfurt ni bukannya kelab yang senang untuk dapat point. Tak juga. Macam-macam boleh berlaku dekat Bundesliga ni bila berdepan dengan Frankfurt. Tapi kalau kita tengokkan prestasi Frankfurt pada 5 perlawanan sebelum-sebelum ni, mereka cuma ada 1 kemenangan, 1 kekalahan dan 3 seri. Sepatutnya kita boleh menang. Tapi kalau bila saya cakap sepatutnya boleh menang ni, semua perlawanan kita boleh menang sebenarnya. Itu yang saya pun tak berapa nak yakin dengan tak begitu yakin dengan perlawanan ni. Tapi mungkin kita ada advantage lebih sebab kita bermain di home. Yudis, ada apa-apa nak cakap? Based on walaupun Frankfurt adalah sekarang at the moment sebenarnya tim yang besar dalam Bundesliga, tapi based on the current form, saya hanya takut pada satu player saja yang still on fire, iaitu Kolo Muani, yang dia dah score tak tahu berapa gol dalam almost every game dia score, walaupun hari tu dengan Gladbach yang dia orang draw pun dia score. So saya hanya takut pada dia dan saya rasa kita akan dibolesi oleh dia. So rasanya tak tahulah kita boleh menang ke kalah ke seri. Mungkin we can go straight to the prediction. Sure. Untuk saya saya akan jadi realistik lah. Saya rasa kita tak boleh menang game ni. Aduh. Saya akan predict 1-1. Okay. Itu memang itu daripada sudut
yang realistik lah. Saya pun setuju dengan satu-satu tu. Tapi seperti biasa setiap minggu saya cuba untuk jadi optimistik, walaupun saya tahu kelab yang kita berdua sokong ni BVB, macam-macam boleh berlaku untuk menghilangkan mood kita. Tapi saya cuba juga jadi optimistik. Saya nak ramalkan yang kita menang, tapi tak banyak. Cuma 1-0 saja di tempat kita. Sebab kita, macam saya cakap tadi, kita bermain di tempat kita dan sepatutnya kita boleh menang. Tapi kita tak tahu. Kita tengok pada perlawanan ni. Tapi bila saya cakap pada perlawanan ni, saya nak saya nak bagi tahu juga pada bila kita akan bermain. Jadi pada para pendengar, saya nak umumkan yang kita akan berdepan dengan Eintracht Frankfurt pada 23 April 12:30 malam. Seperti biasa kami akan membuat satu stream di Discord. Harapnya kita boleh dapatkan lagi peminat-peminat Borussia Dortmund di Malaysia ini untuk join semua social media kita, termasuk Discord, termasuk WhatsApp, termasuk Twitter, Instagram, semua. Semua ni kami akan letakkan di description platform podcast yang anda dengar. Jadi Yudis, ada apa-apa lagi nak bercakap sebelum kita habiskan episod ini? Yeah, just the last thing, saya pun nak dengar prediction fans-fan Dortmund lain kat Malaysia for the next game. Sebab saya boleh rasakan yang itu akan jadi title decider lah untuk kita. Katakanlah kita menang lawan Frankfurt. Tak tahu, mungkin Bayern boleh draw ataupun kalah. Kita tak boleh predict. So macam Zaid selalu cakap, ini bola kan, apa-apa boleh jadi. So saya pun teruja nak tengok prediction fan-fan lain. Okay, jadi dengan itu kita akan wrap up episod ini. Jadi terima kasih kepada para pendengar yang mendengar episod ni sampai habis. Kami sangat-sangat hargainya. Kami sangat hargai setiap saat yang anda mendengar. Tak kisah di platform mana-mana yang anda mendengar. Kami berterima kasih. Dan harapnya kita akan berjumpa lagi pada episod seterusnya di mana kita akan membincangkan juga perlawanan Eintracht Frankfurt seperti biasa. Jadi dengan itu saya Zahin dan juga Yudis akan menamatkan episod hari ini. Yudis, saya biarkan kamulah yang habiskan. Saya tak tahu nak cakap apa. Yudis, the stage is yours. Okay, thank you so much for tuning in. Terima kasih banyak-banyak sebab mendengar dua fan Dortmund yang tak tahulah cakap interesting ataupun ranting saja ke, any comments you all boleh bagilah dalam social media kita, dengan handle Dortmund My Fans, untuk Twitter, Instagram, Facebook and mana-mana lah. Okay, so that's all from us for today. Thank you so much. Terima kasih dan selamat tinggal. Auf Wiedersehen. Bye bye.